Okey. Dialog antara ustaz dengan pelajar. Saya jimat, saya tak si syarah. Tak si syarah nak baca ni. Dialog antara ustaz dengan pelajar, supaya kita dapat info. Katanya ustaz, jaga-jaga dengan Wahabi, jauhi mereka kerana boleh merosakkan akidah dan amalan kita. Ini kata ustaz, awas Wahabi, akidah boleh rosak, amalan boleh rosak. Maka pelajar ni tanya, kalau begitu apa akidah dan amalan mereka yang tak betul, supaya kita boleh kenal pasti dan menjauhi mereka. Katanya ustaz ni, contohnya pada ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman istawa di atas arsy. Para Wahabi terjemah makna istawa kepada berada di atas. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy. Kemudian pelajar tanya balik, kenapa tak boleh terjemah istawa kepada berada di atas? Katanya ustaz, berada di atas memberi makna bertempat dan berjisim. Itu sifat makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk dipanggil tasbih. Tasbih ini rosak akidah. Pelajar bertanya lagi, kalau tak boleh terjemah dengan berada di atas, nak terjemah dengan apa? Bagaimana? Cuba tengok balik. Saya tak payah salah ni bacaan ni. Katanya ustaz, kena takwil, iaitu tukar istawa dengan makna istaula. Takwil itu tukar kan? Istaula makna memerintah. Maknanya Tuhan Ar-Rahman memerintah di atas arsy, bukan berada di atas arsy. Barulah tak jadi tasbih. Kata pelajar, adakah ayat Al-Quran atau hadis yang mentafsirkan makna istawa kepada istaula yang memberi makna memerintah itu? Memang tak ada ayat Al-Quran atau hadis. Ini pendapat ulama kalam. Ia adalah hujah akal. Kemudian pelajar tanya lagi, jadi siapa mereka yang berpegang kepada pendapat takwil ini? Kata ustaz, para ulama kalam, seperti yang ada dalam kitab-kitab akidah mereka. Semua mereka mentakwilkan istawa kepada istaula. Boleh ikut dah istaula dah. Kemudian pelajar tanya lagi, siapa pula yang tidak mentakwilkannya, sebaliknya menetapkan ataupun isbat, iaitu memberi makna istawa kepada berada di atas? Ustaz jawab, puak Wahabi lah. Sebab itu mereka menjadi golongan tasbih dan tajsim, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk serta menjisimkannya. Mapulah akidah dah. Kemudian pelajar ini tanya pula, bagaimana pula dengan pegangan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini, seperti yang disebut dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh oleh Ibnu Abi Hatim. Ini Imam Syafi'i sebut, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayka alladhina ra'aytuhum mithl Sufyan wa Malik wa ghayrihima al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'i. Pegangan yang aku yakini, kata Imam Syafi'i, dan diyakini oleh orang-orang yang pernah aku temui, seperti Sufyan al-Thawri, Malik yakni Imam Malik, dan selainnya adalah menetapkan syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan bahawa Allah di atas arasnya, iaitu di langitnya, kata Imam Syafi'i. Jadi yang mengisbatkan makna istawa kepada berada di atas, bukan mentakwilkannya kepada istaula, ialah Imam Syafi'i sendiri, termasuk Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, bukan Wahabi. Saudara-saudara, kalaulah mengisbatkan makna istawa kepada berada di atas itu boleh jadi tasbih dan tajsim, Imam Syafi'i pun tasbih dan tajsim.
Ada soalan nak tanya? Pernah kan ya? Pernah aku cerita kan? Cuba ikuti baik-baik ya. Lepas ni boleh tanya persoalan lagi. Bolehkah guna hujah akal untuk takwil makna istawa kepada istaula? Ulama besar mazhab Asy-Syafi'i Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab At-Tawqid. Ibnu Khuzaimah ni ialah ulama mazhab Syafi'i. Apa dia kata? فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِخَبَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ خَالِقَنَا مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ لَا نُبَدِّلُ كَلَامَ اللَّهِ وَلَا نَقُولُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَنَا كَمَا قَالَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ إِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى عَرْشِهِ لَا اسْتَوَى فَبَدَّلُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Kami beriman dengan khabar dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pencipta kami, yakni Allah, beristiwa dia di atas arsy. Kami tidak akan mengubah kalam Allah, dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah Allah katakan kepada kami, sebagaimana golongan yang menghilangkan sifat-sifat Allah, iaitu Jahmiyah. Mereka, yakni Jahmiyah, telah berkata sesungguhnya Allah istaula, bukan istawa. Jadi, yang mentakwilkan makna istawa kepada istaula ialah golongan Jahmiyah, iaitu mereka yang menghilangkan sifat Allah. Nampak tak? Beza istawa dan istaula. Kau tak faham? Boleh? Berikut. Lagi pun, tengok ni. Dari sudut bahasa, kalimah istaula tidak layak untuk disandarkan kepada sifat Allah. Ya, kita berkata istawa kena tukar istaula. Istaula tidak layak. Siapa dia kata? Seorang ulama pakar bahasa, Ibnul Arabi, ketika dikatakan kepadanya, orang kata kepada Ibnu Arabi bahawasanya makna istaula itu ialah istaula. Beliau berkata, diam. Ibnu Arabi marah, jangan kata begitu, kerana istaula bermakna berlawan untuk mendapatkan kuasa. Jadi, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa berlawan dan berjuang untuk menguasai arsy? Bahaya, dia kata, kalau kita guna istaula kepada Allah. Sebab istaula dari sudut bahasa, kuasa yang diperoleh hasil perjuangan, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibnu Arabi kata. Maknanya mentakwilkan sifat Allah seperti mentakwilkan istawa kepada istaula ada bahayanya. Seperti kata Ibnu Khuzaimah boleh membawa kepada menghilangkan sifat Allah, boleh jadi Jahmiyah. Sesat dia. Tidakkah dengan berkata Allah berada di atas arah boleh jadi tasbih, iaitu Allah menyerupai makhluk? Katanya pelajar, mari kita lihat pendapat Al-Imam Ishaq bin Rahawayh dalam kitab Al-Ulul Ali Al-Ghaffar oleh Az-Zahabi. Innama yakun tashbih idza qala yadun mithla yadi aw sam'un ka sam'i fa hadha tashbih. Sesungguhnya terjadi tashbih. Oleh panggil tasbih ni menyamakan Allah dengan makhluk ialah apabila seseorang berkata tangan Allah seperti tangan aku, pendengaran Allah sama dengan pendengaran aku. Ini merupakan tashbih, penyamaan Allah dengan makhluk. Wa amma idza qala kama qala Allah yadun wa sam'un wa basarun fala yakun kaif wa la yakun mithl fa hadha la yakun tashbihan intahu qala ta'ala laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Akan tetapi apabila seseorang berkata sebagaimana yang Allah nyatakan, tangan, pendengaran, penglihatan, dan tidak pula dia menyatakan bagaimana, tidak juga dia menyatakan seperti, maka tidaklah terjadi tasbih. Begitu juga jika dikatakan istawa Allah tidak sama dengan istawa kita. Berada di atas Allah tidak sama dengan berada di atas kita. Yakni Allah berada di atas selayak baginya, kita tidak tahu kaifiat, tata cara kelakuan Allah istawa, maka itu tidak jadi tasbih, tidak jadi taksim. Baik? Itu kata Ishaq Ibn Rahawayh. Kesimpulannya, mengisbatkan sifat Allah dan tidak mentakwilkannya bukanlah sesat. Tanya bukan? Tak payah dia. Berikut.
Asalkan itu jalan selamat yang dipegangi oleh generasi sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama besar dalam 4 mazhab. Ni, habis dah bahagian akidah sana. Sesat akidahnya dah. Masalah menuduh orang yang berisbak sifat itu tajsim dan tasbih. Kita ikut mereka pula. Puak Wahabi asyik membida'ahkan amalan kita yang diwarisi sejak turun-temurun. Kata pelajar, yang kita tahu mereka kata bida'ah sesuatu amalan bila ada ulama muktabar yang kata amalan itu bida'ah. Bukan mereka pandai-pandai nak kategorikan sebagai bida'ah. Ustaz kata itu amalan tahlil dan kenduri arwah, mereka kata bida'ah, sedangkan itu adalah amalan para ulama kita. Amalan itu para ulama besar 4 mazhab pun kata bida'ah, termasuk ulama-ulama besar di tanah Jawi kita seperti Syekh Daud Al-Fatani. Kalau ustaz dapat bawa mari kitab yang kata tahlil arwah itu sunat, boleh kita banding mana pendapat yang kuat. Pada setakat ni kalau kita minta kitab, tak ada lagi boleh buat lagi. Dia kata amalan turun-temurun. Dia kata tak boleh. Banyak kitab-kitab Melayu dan Arab. Jadi tidak salah kalau mereka kata tahlil arwah itu bida'ah, kerana Syekh Daud pun kata bida'ah. Mereka hanya mengikut pendapat ulama di tanah Jawi, bukan ijtihad mereka sendiri. Jadi menolak amalan tahlil kematian tidaklah sesat. Salah. Tanya lagi. Puak Wahabi kata tak sapa pahala bacaan Al-Quran dan zikir untuk dihadiah pada si mati. Ya gitu. Pelajar kata, sebenarnya ini Syafi'i sendiri pun kata tak sapa. Mari kita tengok tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat 39 surah An-Najm, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah yang diperolehi oleh seseorang manusia melainkan apa yang diusahakan. Ibnu Katsir berkata, berdasarkan ayat inilah Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil bahawa bacaan Al-Quran tidak sampai untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati, kerana itu bukan amalan dan usaha mereka. Ya, kita kata siapa tu bukan Imam Syafi'i kata. Jadi tidak salah kalau puak yang dikatakan Wahabi itu nak ikut pendapat Imam Syafi'i. Ia kata sampai pahala itu ialah mazhab Hanbali. Sampai, tapi bukan Syafi'i kata Hanbali. Mereka yang berbahasa Hanbali ialah ulama-ulama di Mekah dan Madinah, yang kita gelarkan mereka bapa Wahabi, Imam Mekah, Imam Madinah. Kenapa dalam hal ini kita ikut bapa Wahabi pula? Dia tahu stesen itu duduk mana, kita dah. Dari segi ini kita tak ada usah fikir, tapi kita terima lah. Dia memang kata siapa-siapa lah, kata ikut mazhab Hanbali. Sesat-salah lah. Jangan kita bermati qadar wa Syafi'i. Tak. Dalam bab ni dia mau lagi daripada Syafi'i kepada Hanbali. Faham? Jadi bila kita kata hadiah pahala bacaan dan zikir tak sabar kepada si mati, tidaklah sesat. So, dua tu tak? Puak Wahabi juga menolak amalan talqin kepada mayat. Ini pelajar kata, setujukah kalau kita kata amalan itu khilaf? Ulama tidak sepakat mengenainya. Benda khilaf tak boleh kita paksa semua orang mengikut pendapat kita. Nama pun khilaf. Baik, mari kita tengok kitab manakah yang dikatakan Puak Wahabi ini rujuk. Dalam kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i oleh Muhammad Al-Aqil menyebut terjemahannya, tidak ditemukan ucapan dari Imam Syafi'i tentang masalah mentalqinkan mayat, dan tidak ditemukan ucapan dari Imam Syafi'i tentang masalah mentalqinkan mayat, dan tidak ada seorang sahabat dan pengikutnya yang mengatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i telah mengemukakan pendapat mengenai masalah ini. Yang mensunnahkan hanyalah sebahagian daripada pengikut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana ia dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Maknanya sebahagian saja ia kata talqin itu sunnah. Jadi maknanya amalan itu khilaf. Jadi puak yang dikatakan Wahabi menolak talqin tidaklah sesat, kerana ia hanya perkara khilaf. Perkara khilaf tak sesat. Kan? Puak Wahabi menolak amalan bertabarruk, ambil berkat dengan sesuatu. Katanya pelajar, boleh ustaz bagi contoh. Apa contoh dia? Capa Nabi. Pasal apa nak ambil berkat dengan capa sahaja? Kenapa tak ambil berkat dengan serba Nabi, jubah Nabi?
Katanya Ustaz, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak payah tangga kecapa naik ke atas arsh semasa Mi'raj. Ya, mulianya capa Nabi. Hadis itu palsu. Cuba Ustaz wajib dalam kitab Al-Asad Al-Marfu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah karangan Al-Laknawi. Memang dibolehkan mengambil berkat dengan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdalilkan sebuah hadis Muslim di mana Asma binti Abu Bakar telah menjadikan jubah Rasulullah sebagai ubah, dicelupkan jubah ke dalam air dan diberi minum orang-orang sakit. Perbuatan beliau tidak diingkari oleh mana-mana sahabat. Maknanya boleh ambil berkat dengan barang Nabi. Persoalan sekarang, capa yang diambil berkat sekarang bukan capa asli peninggalan Nabi. Capa itu replika atau gambar lukisan. Ada tak takbir? Siaran Jakim tahun 2019 telah dikeluarkan dalam hubung ini disebut, tengok ni. Pada umumnya bertabaruk ambil berkat dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada jasad baginda atau dari peninggalan. Yang disentuh oleh jasad baginda adalah dibolehkan, boleh ni, dengan syarat meyakini bahawa semua keberkatan itu semuanya datang dari Allah dan bukan daripada barangan tersebut. Sebaliknya perbuatan mengadakan logo, tak ni, replika lambang, lukisan atau seumpamanya yang dikatakan menyerupai barangan atau kesan peninggalan Nabi lalu mengambil keberkatan daripadanya adalah perkara yang diada-adakan dalam agama yang dilarang. Kalau buat main capa Nabi sungguh kita pun nak. Kalau ada capa itu yang sahih milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar replika atau gambar yang dilukis, saya pun nak ambil berkat. Ustaz, buat Wahabi kata sesat baca Yasin malam-malam malam Jumaat. Mereka utamakan baca surah Al-Kahfi. Saya nak jawab belakang ya? Kata pelajar, tak pernah dengar lagi mana-mana ustaz yang kata sesat baca Yasin malam Jumaat. Yang ada ialah mereka yang kata lebih afdal baca surah Al-Kahfi berbanding dengan Yasin. Mereka rujuk pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Terjemahannya, bagi pendapat aku pada hari Jumaat dan pada malamnya lebih disukai, dan aku suka membaca surah Al-Kahfi pada malam dan siangnya, seperti hadis yang menyebut man qara'a surah Al-Kahfi lailatul Jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya dia diperangi oleh cahaya di antaranya dengan baitul atiq. Boleh ustaz tunjukkan hadis kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat? Yang tak ada apa? Yasin ada fadilatnya, tapi juga lain, kan? Namun baca Yasin pada malam Jumaat tetap menjadi amalan baik kerana ia surah Al-Quran, tapi tarikhnya sama dengan baca surah-surah lain. Nak dapatkan kelebihan pahala seperti baca surah Al-Kahfi tentunya tak dapat. Jadi mana salah? Tapi ada beberapa perkara yang perlu dielakkan tentang amalan baca Yasin. Ini tiga perkara. Nombor satu, berkeyakinan bahawa ada hadis sahih yang menyatakan kelebihan baca Yasin malam Jumaat. Ini tak ada. Jangan ada keyakinan lah betul. Yang kedua, mengkhususkan malam Jumaat untuk majlis baca Yasin. Tak boleh nak ganti dengan amalan lain. Ini ada ni. Maka tak boleh nak. Malam Jumaat tak boleh kena baca Yasin. Yang ketiga, membaca Yasin beramai-ramai dengan suara yang kuat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah larang ni. Nabi larang ni. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajhaduna bil qira'ah wa huwa fi qubbatin lahu fakashafa as-sitra wa qala ala inna kullakum munajjir rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berintikah dalam masjid, lalu baginda mendengar mereka ahli jemaah menguatkan bacaan Al-Quran, sedangkan baginda berada di kubahnya. Maka baginda mengikat tabir dan bersabda, awas, sesungguhnya setiap kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Janganlah sekali-kali setengah antara kamu mengganggu yang lain, dan jangan sekali-kali setengah antara kamu mengangkat suara ketika baca Al-Quran. Jadi tak salahkan kalau mereka ajak umat Islam yang mampu untuk mengamalkan surah Al-Kahfi berbanding surah Yasin pada malam Jumaat. Bukan mereka kata baca Yasin itu sesat. Ini mudah dibuat satu pertuduhan. Orang tak kata, dia kata orang kata. Bila kita menjelaskan kelebihan surah Al-Kahfi, ini pokok ni menyesatkan orang baca Yasin. Kenapa tak? Dia panggil terajuk. Kata
Ustaz lagi. Puak Wahabi tidak mahu berzikir kuat selepas solat. Katanya pelajar, sebenarnya Imam Syafi'i sendiri pun menyuruh imam solat zikir perlahan kecuali untuk mengajar makmum. Bila makmum dah pandai, zikirlah secara perlahan. Cuba tengok kita Al-Um. Imam Syafi'i sebut ni, dan aku memilih bagi para imam dan makmum untuk berzikir setelah salat dengan memperlahankan suaranya kecuali bila imam mahu mengajarkan mereka. Jadi sesatkah mereka ini jika mereka memperlahankan zikir selepas salat kerana mengikut pendapat Imam Syafi'i? Gabung lagi. Puak Wahabi juga mengajak orang supaya niat salat hanya dengan hati, tak payah lafaz usolli. Perkara pokoknya adalah niat. Niat itu wajib dan duduknya dalam hati. Adapun lafaz usolli, tak ada ulama kata wajib. Mereka berpendapat tidak perlu sebut usolli kerana merujuk kepada pendapat Imam Nawawi. Tidak ambil mazhab lain, mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi, pendapat yang menyatakan sunat menapahkan niat adalah satu kesilapan. Ia kata usolli, katanya Imam Nawawi salah. Sebenarnya maksud kata-kata Imam Syafi'i menyebut ialah menyambut takbiratul ihram, bukanlah niat. Orang tukar waktu dia kata. Kenapa pula Puak Wahabi tidak gemar sambut maulid Nabi? Tak silap maulud. Cukuplah ambil dalil daripada pandangan Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Hukum asal perayaan maulid itu adalah bid'ah, dan hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para ulama as-salafus salih yang hidup pada 3 abad yang pertama. Ada lagi kah? Kenapa Puak Wahabi larang zikir Allah? Misal ke tak? Tak payah tengok kitab-kitab besar kalangan ulama-ulama Pak Mazhab. Memadai dengan tengok kitab jauh yang diajari masjid-masjid dia di pondok-pondok. Contohnya kitab matan Jawharatul Tauhid, iaitu kitab sifat 20 halaman 37. Bunyinya begini: terlebih afdal zikir itu ialah la ilaha illallah serta hadir maknanya kerana nas kitab dan hadis dan kata setengah jamhur Malikiyah daripada Maturidi. Dan bid'ah, tengok ni, bid'ah orang yang zikir Allah dan jalan atas dia diberikan jua. Ni ayat kita tua lah. Kata Isa Salam, maka zikir dengan Allah jangan memendekkan atas sedemikian itu, maka iaitu daripada bid'ah yang qabihah, bid'ah yang buruk dan fa'il perbuatan orang yang jahil. Dia kata berzikir Allah tahu jahil. Saya nak tanya Ustaz, kan zikir-zikir yang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang telah dikumpulkan oleh para ulama silam, kenapa nak pilih yang dipertikaikan? Kata kita ni nak berzikir ke atau nak kelainan lain dari yang lain? Nak gapo sebenarnya kita ni? Akhirnya ini komen saya, Puak Wahabi ini tidak suka pakai pendapat ulama. Mereka nak rujuk terus kepada hadis. Ini masalahnya. Ya ke? Dalam perbincangan ini sahaja lebih 10 oleh ulama saya petik, seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Qasir, Ibn Ghazali, Ibn Nawawi, Ibn Suyuti, semua ulama mazhab Syafi'i. Sebenarnya puak yang dituduh Wahabi itu memilih ulama yang muktabar, ulama yang berhujah bersandarkan hadis, bukan ulama yang merujuk hadis palsu atau tidak mengatakan nas sandaran. Berbeza dengan pihak sebelah sana, mereka hanya terus terima sahaja apa yang ada dalam kitab tanpa buat semakkan walaupun hadis yang disebut itu palsu. Kalau itulah semua, habis itu perkara yang dan amalan mereka. Sebelah perkara telah kita bincang untuk menunjukkan ciri-ciri Puak Wahabi. Jadi apa masalahnya? Apa salahnya dari segi akidah dan amalan? Saya pula nak tanya, dari mana Ustaz boleh istilah Wahabi? Ya sedap kita tuduh mereka itu Wahabi. Adakah mereka sendiri menggelarkan mereka Wahabi? Memang mereka tak mengaku, tapi mereka membawa pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah terbitnya istilah Wahabi, nisbah kepada Muhammad Abdul Wahab. Katanya pelajar, saya ni, adakah mana-mana dalil dan hujah sepanjang yang saya sebutkan tadi dikutip dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab? Adakah mereka belajar kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab? Tiada satu pun kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka rujuk. Sebaliknya kitab-kitab imam Pak mazhab terutamanya mazhab Syafi'i. Dari segi akidah pula mereka merujuk kepada akidah Imam Syafi'i seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau di Saudi pula mereka berpegang kepada akidah Imam Ahmad. Begitu juga dengan kitab fiqh
Seperti kitab-kitab yang saya sebut tadi, semuanya kalangan ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Sayyuti dan lain-lain. Jadi, dari celah mana rasanya kita nak tuduh mereka ini Wahabi? Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab pun lahir tahun 1115 Hijrah. Maknanya istilah Wahabi itu hanya rekaan yang ada tujuan tertentu. Saya pula nak tanya lagi, siapa bapa segala Wahabi yang layak dituduh? Di Arab Saudi, kata Ustaz, para ulama yang mengajar di universiti-universitinya dan yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Madinah, termasuk para imamnya, itulah bapa Wahabi. Jadi kalau akidah dan amalan mereka sesat, Ustaz kena kobel semua sembahyang di belakang imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi semasa buat haji dan umrah. Betul tak? Satu lagi, Ustaz kena bagi pengalaman dalam kuliah Ustaz. Sesiapa yang pergi haji dan umrah, jangan semaya ikut imam Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Kena semaya pokok kita. Setuju? Saya nak simpulkan, bila masyarakat kita telah ditanam sekian lama dengan istilah Wahabi, ia satu gambaran buruk, jelek, sesat, rosak akidah dan sebagainya. Kemudian kita tuduh pula Ustaz itu Wahabi, orang ini Wahabi. Akhirnya masyarakat menjauhi mereka yang dituduh itu kerana percaya dengan naratif yang kita bawa. Sedangkan sampai ke hari ini, mereka yang suka melabelkan orang dengan Wahabi masih teraba-raba mencari makna, definisi, pengertian dan ciri-cirinya. Gagal menghuraikan apa itu Wahabi. Apa yang ada bila tengok orang yang tidak serupa dengan apa yang kita nak dan tak serupa dengan apa yang kita faham, maka orang itu Wahabi. Apa implikasi bila kita label orang itu Wahabi, orang ini Wahabi? Maknanya kita tuduh mereka sesat. Maka masyarakat akan menjauhi mereka dan tidak mahu ambil ilmu dari mereka. Jika ternyata mereka tidak sesat seperti yang kita jangka, adakah kita tidak rasa bersalah? Adakah tidak ada perkiraan dosa pahala dan kira bicara langsung di akhirat nanti? Tepuk dada, tanya iman dan tanya diri, kenapa kita menyerang mereka dengan gelaran yang jelek Wahabi? Adakah kita sudah berpuas hati mentelaah dan membuat rujukan rapi sebelum menuduh mereka ini sesat? Betulkah kita buat ini semua untuk menyelamatkan Islam dan umat Islam? Atau kerana ta'assub, iri hati dan dendam, kerana mereka selalu mengkritik isi pengajaran kita, mengkritik amalan bid'ah yang kita jual, mengkritik amalan khurafat yang kita hidupkan, mengkritik hadis palsu yang kita sedarkan? Atau kita bimbang umat Islam nanti akan sedar lalu bangkit mencari ilmu yang tulen? Masyarakat Islam nanti akan selalu bertanya dalil terhadap ajaran kita. Bila kita tidak mampu memberi jawapan dalil yang tuntas, bila kita tidak mampu lagi berhujah balas dengan mereka, lalu apa yang hanya ada di tangan kita ialah senjata ampuh yang boleh meranapkan mereka, melontar mereka dengan tuduhan Wahabi,